Kalau kamu hari tu ingat lagi, kita dah gunakan semua ni, cuma hari tu cikgu tak jelaskan yang mana satu pun boleh ubah, yang mana satu pemalar, yang mana satu dia punya jenis data ya. Tapi secara tidak langsung kita dah tengok semua sekali hari tu. Okey. Sebelum ni kita dah pelajari beberapa atur cara mudah yang kita gunakan dalam JavaScript. Antaranya ialah bubble sort ataupun isihan buih. Hari tu kalau kamu ingat, isihan buih ni senang saja. Codingnya ada I dan J, di mana I dan J sentiasa lihat siapa yang lebih besar ya. Kemudian kita juga dah lihat atur cara mudah berjenis selection sort ataupun isihan pilihan. Isihan pilihan ni dia sentiasa akan mencari nilai yang berada di tengah-tengah ya. Dia akan cari nilai yang berada di tengah-tengah. Kemudian dia akan lihat nilai di depan nilai tengah tu dan di belakang nilai tengah tu ya. Kemudian dia akan cari lagi nilai di tengah-tengah. Sepanjang masa dia akan cari nilai di tengah-tengah ya. Jadi panduannya sama ada mencari nilai min ataupun mencari nilai max ya. Okey, baik. Yang dipaparkan ini adalah contoh pemalar ya. Baik, jika dalam peperiksaan dia tanya apa maksud pemalar, pemalar ni bermaksud nilainya tidak berubah ataupun tetap ya. Contohnya kamu dah pernah jumpa hari tu, contohnya bulan dalam bilangan hari dalam Okey, untuk pemalar, kalau sebelum ni kita jumpa pemboleh ubah, kita tandakan dengan simbol VER ataupun variable. Untuk constant ataupun pemalar ni CONST ya, constant ataupun pemalar ya. Baik, contohnya kita tulis constant pi macam tu ya. Maksudnya kita tahu nilai pi itu adalah sebagai satu pemalar ya, ataupun bil, ataupun nama-nama yang lain. Di depannya kita letak simbol sebagai pemalar, iaitu dengan menulis CONST ya. Baik. Pemboleh ubah ni kita dah jumpa sebelum ini, iaitu nilai yang tidak tetap. Maknanya komputer akan sentiasa menyimpan nama tersebut dengan nilai yang awal. Contohnya nombor disimpan 1. Kemudian dia boleh bertukar menjadi nilai-nilai yang lain ya. Okey. Okey, itu ada hilang perkataan kat situ ya. Itu menamakan pemboleh ubah ya, dengan meletakkan simbol VAR. Tetapi sekarang ni kalau kamu tengok dalam online punya tutorial, kadang mereka gunakan LET ya, LED. Boleh juga ya. Literal ya, ataupun kita boleh juga pakai var, variable. Okey. Tuan, Ya. ada beza ke tuan var dengan LED tu tuan? Sama je. Cuma sekarang ni dia dah ada Sama versi ya. yang baru. Dalam versi baru ni pun sama macam sebelum ini. Sebenarnya pemalar pun kita boleh tulis sebagai var, dia run juga. Sama juga yang gunakan LED. Kalau kita tak nak tulis constant, kita tulis LED pun boleh juga, dia run juga. Maksudnya kalau kamu nak gunakan campur pun boleh. Katakan yang pertama kamu isytihar sebagai var, yang kedua kamu isytihar sebagai LED pun boleh, dia run juga dua-dua ya. Tetapi kalau kamu gunakan JavaScript yang versi lama, yang LED tu dia tak run. Nanti kamu akan jumpa, contoh kamu gunakan komputer yang lama, katakan Windows 7. Dalam tu ada browser yang default Windows 7 punya, mungkin LED tu dia tak run. Kalau kamu gunakan yang terbaru, dia guna versi baru, LED tu dia run ya. Okey. Tetapi oleh kerana dalam buku dia masih gunakan var dan kita masih gunakan syllabus yang pakai var, so kita pakai var variable ya maksudnya. Okey, menamakannya macam tu. Var nombor, var harga. Ya. Begitu juga dengan aplikasi yang lain, sepanjang masa dia akan berubah ya. Contoh MySQLi, kalau dulu kita tulis arahan dia MySQL. Sekarang kita tambah MySQLi. Jadi bila sampai satu masa dia ada perubahan sikit lah. Jadi kamu kena sentiasa ikuti
perkembangan-perkembangan tu supaya bila kamu mengekod nanti tidak timbul masalah ya. Jenis data. Seperti mana yang kamu tahu, ada beberapa jenis data yang kita belajar dalam sains komputer ini ya. Okey. Yang pertama integer. Okey, integer tu bermaksud nombor bulat ya. Nilainya boleh negatif dan boleh positif. Contoh umur ya, 40. Lepas tu nombor 100. Jika dulu masa tingkatan 4 kamu belajar Java, kita bagi tahu dia sebagai integer dengan meletakkan simbol int. Tetapi dalam JavaScript, kita tak perlu tulis dia sebagai var int umur. Tak payah ya, kamu just tulis var umur 40. Sebab di dalam JavaScript, semua variable dia kira dia boleh faham sendiri sama ada yang kamu guna tu integer ataupun selain daripada itu ya. Jadi kamu tak perlu istihar. Begitu juga dengan bahasa-bahasa atau cara yang baru-baru macam Python, PHP. Kita dah tak perlu letak ataupun nyatakan data dia berjenis apa ya. Kamu tak perlu bagi tahu dia integer dan sebagainya. Kamu cuma perlu tulis nama pemilih ubah tu sahaja terus. Contoh var umur. Kalau nombor, var nombor. Begitu juga kalau Tuan. kod. Ya? Oh, kiranya var ni macam luas lah boleh guna. Bila kita kata var, integer pun kita kata var, float pun kita kata var, double ke apa ke semua kita kata var. Kalau dia tu pemboleh ubah. Kalau dia tu constant, contohnya pemalar tadi pi. Pi itu sepatutnya dia float kan, 3.142 kan. Kita tak perlu tulis sebagai const, lepas tu kita tulis itu float, lepas tu kita tulis pi, tak perlu. Kita just kata constant pi. Maksudnya semua jenis data tu digugurkan dalam mengekod JavaScript. Begitu juga dengan bahasa-bahasa yang baru-baru tau. Bahasa-bahasa yang lama tu kita perlu tulis. Contohnya macam kita gunakan Java, dulu kita gunakan C, C++, Fortran, tak apa-apalah yang zaman-zaman dulu tu ya. Tapi kamu mungkin tak pernah tengok. Paling lama yang paling tradisional kamu belajar hanyalah Java. Ya. Itu bahasa pengaturcaraan yang kira purba lah, yang awal ya. Tetapi bahasa yang baru-baru, yang moden-moden macam Python, PHP, Ruby, Perl dan sebagainya, jenis data ni kita dah tak tulis dah. Okey, contoh seperti ini kamu tengok, integer pun kita tak tulis jenis data dia, float pun kita tak tulis. Okey, untuk string pun kita terus kata bulan. Cuma bezanya kamu lihat, kalau string kita letak tanda kod, single quote ataupun double quote, dua-dua diterima ya. Contohnya kalau tadi kita kata nombor 1, itu adalah dia berjenis integer. Tetapi kalau kita kata nombor, kita tulis 1 tapi 1 tu letak tanda kod. Depan 1 ada buka kod, belakang 1 ada tutup kod. Maknanya 1 tu berubah daripada integer menjadi string. Begitu juga dengan nombor-nombor lain. Contoh nombor perpuluhan. Tapi kita letak kod, maka dia bertukar daripada float menjadi string. Okey ya. Kita nak gunakan single quote pun boleh, double quote pun boleh. Tak ada masalah. Sama juga dia punya jenis data dia kita gugurkan. Kita cuma tulis dia var, lepas tu diikuti nama dia, iaitu pemboleh ubah, nama pemboleh ubah itu. Bulan adalah nama pemboleh ubah, Januari adalah nilai yang diumpukkan kepada bulan. Macam tu ya kalau nak sebut itu. Tanda sama dengan 1 tu kita sebut sebagai umpuk. Kalau tanda sama dengan tu ada 2, baru kita kata sama dengan. Okey, untuk boolean nilainya cuma ada 2 sahaja, true ataupun false. Okey. Biasa kita tulis macam tu. Var juga, var variable nilai X. Kalau kita kata dia benar, true lah. Kalau kita nak kata dia tu salah, false. Macam tu ya. Tuan, Ya. kenapa yang tu dia ada new boolean tuan? Apa maksud new boolean tu? Maksudnya dia memberikan, itu cara mengisytiharkan untuk boolean.
Maknanya Okey tuan. boolean tu mungkin bila kita isytihar je nilai awal dia adalah true. Sebab dia ada dua nilai je, kita tak tahu yang mana satu nilai awal dia. So kita kata new boolean true. Maksudnya boolean tu dalam masa sekarang ni dia berada dalam nilai true. Jika nanti dia dapat syarat yang sebaliknya, baru dia jadi false. Okey, contoh yang kedua tu, boolean 5 lebih besar daripada 4. Itu benar ke palsu? 5 lebih besar daripada 4. Benar tuan. Benar. True. Maksudnya pengisytiharan atas dengan bawah tu sama. Kita boleh guna yang atas, boleh guna yang bawah. Yang bawah tu dia mengisytiharkan dalam bentuk syarat. Biasanya kalau kita ada syarat, nanti contoh kamu buat sistem pendaftaran ataupun login. Kalau login tu salah, dia akan kata boolean lah, new boolean is false. Kalau syaratnya ialah login, ID mungkin kamu, yang ini tanda besar kan, kamu guna tanda sama. Tanda sama ialah, tanda sama tu ada dua. Kamu kata email sama dengan email yang ada dekat dalam database, lepas tu ada simbol dan, password sama dengan password yang ada dalam database. Jika syarat tu benar, true, jadi dia akan masuklah ke dalam page tu. Arahan masuk tu nanti JavaScript yang akan buat. Yang itu dalam bab 3.1.9 nanti cikgu terangkan ya. Okey. Ataupun kita terus tulis dia terus true pun boleh. Itu yang paling senang. Kalau kamu tak nak guna cara pertama kedua tu, guna cara yang ketiga tu. Kita terus kata dia sebagai true. Biasanya pelajar gunakan cara yang ketiga tu. Dia senang nak ingat ya. Tetapi cikgu tunjukkan semua sebab dalam peperiksaan kita tak jangka yang mana satu dia nak tanya. Tapi kamu jangan risau, boolean dia dah tanya tahun 2020. So tahun 2021 kamu bersedia yang lain lah ya. Okey. Baik, kita dah tengok apa itu pemalar, apa itu pemboleh ubah dan apa itu jenis data. Sekarang kita lihat macam mana ia ditulis di dalam atur cara. Sebenarnya kamu dah tengok dah sebelum ni. Ingat tak hari tu masa kita buat isihan ya. Masa kita buat isihan, kita dah jumpa dah var senarai nombor. Maksudnya senarai nombor tu adalah berjenis pemboleh ubah. Dia punya data dia yang kamu lihat kat situ adalah berjenis integer. Jadi dalam peperiksaan, bila ditunjukkan macam tu kita dah faham dah. Jenis data tu adalah integer dan senarai nombor ni adalah sejenis pemboleh ubah. Maksudnya nilainya tidak semestinya 2, 4, 1 dan 5. Dia boleh nombor yang lain. Kebetulan sekarang ini diberikan nilai tersebut ya. Okey, jadi yang itulah yang dikatakan sebagai pemboleh ubah. Simbolnya adalah var. Jumlah juga, sebab jumlah tu adalah bilangan yang dekat dalam tu. Bilangan di situ ialah 2 tu 1, 4 tu yang kedua, 1 tu yang ketiga, 5 tu yang keempat. Jadi 4 tu adalah var juga, iaitu nilai juga, nombor ya. Integer juga. Jadi kalau dia kata apakah jenis data kepada jumlah, jawapannya integer. Kalau ditanya jumlah tu berjenis apa, pemboleh ubah. Begitu juga di dalam gelong. I itu bersamaan dengan kosong, jadi I itu juga adalah pemboleh ubah. Yang berjenis, sebab kosong nombor bulat juga kan, itu juga integer. Dan sebagainya lah. Kamu lihat dekat bawah tu pun sementara ya, TMP itu sementara ataupun temporary itu juga adalah sejenis pemboleh ubah. Kecuali nanti tiba-tiba kamu nampak ditulis const, itu baru constant ataupun pemalar. Kita lihat contoh lain. Okey, ini pun masih ada pemboleh ubah juga, sama macam tadi. Ini koding-koding yang kita lihat sebelum ini. Ini adalah untuk mencari secara isihan pilihan kan. Okey. Okey. Ini untuk binary search ya, carian perduaan. Kalau kat sini kamu lihat koding sebelum ni cikgu isytihar dia sebagai var. Dia run kan. Tapi sebenarnya dia adalah constant ya. Okey, contoh baris nomor 5 ni kamu tengok. Bila kita nak mencari nilai yang di tengah, kita mesti bahagi dengan 2 ya. Kalau kita bahagi dengan 3, dia jadi 1/3. Kalau kita bahagi dengan 4, dia jadi suku. Sekarang ni kalau kita nak cari setengah ataupun nombor di tengah-tengah, mesti bahagi dengan 2. Itu sebab nilai 2 ni, untuk cari nilai tengah ni mesti 2. Tetap ya, so kita kata constant. Jadi kita boleh isytiharkan dia sebagai ini adalah pemalar.
Tapi macam cikgu cakap, dalam pengaturcaraan ni, kalau kita salah pun isytihar, dia sebagai variable pun dia run. Tak ada masalah juga. Cumanya dari segi peraturan kita buat benda yang tak betul lah, salah lah ya. Tapi yang penting dia tak ada ralat ya. Maksudnya kalau kita terlupa, tersilap pun dia run juga. Yang seperti itu, ralat seperti itu kita kata ralat logik lah ya. Ralat logik. Ralat ada banyak kan. Okey, kamu lihat dekat sini, cikgu ada gunakan constant nilai 2. Okey, jadi cari tengah ni sentiasa bahagi dengan 2 untuk mencari nilai tengah. Jadi dalam konsep binary, senang sahaja, okey. Oleh kerana isihan buih dan isihan pilihan dah keluar tahun lepas, kamu cuba cam dan ingat betul-betul coding tentang carian binary ya. Sebab carian binary ni cikgu ramal-ramal dia mungkin keluar tahun ni. Okey, senang saja. Caranya ialah codingnya mesti ada mencari nilai tengah. Nilai di tengah-tengah ya. Dan dia tu adalah berjenis pemalar. Okey. Okey, bila dapat nilai tengah, kita cari nilai yang seterusnya di tengah juga. Jadi cariannya bergerak dengan pantas lah ya. Kalau kamu tak ingat macam mana dia punya konsep dia, tengok balik slide minggu lepas ya. Okey. Seterusnya. Okey. Ini coding untuk mencari nilai maksima yang kita tengok minggu lepas. Di dalam nilai maksima ni kita tak ada pemalar. Semua adalah pemboleh ubah saja. Okey. Begitu juga dengan mencari nilai minima, mencari min dan sebagainya. Okey, ini satu contoh. Kalau sebelum ini kamu tengok, bila kita cikgu isytihar, setiap satu pemboleh ubah ni, pernyataan var tu masing-masing ada ya. Tapi sebenarnya kita boleh buat macam cara yang ini ya. Okey. Kita kata var, variable kepada nombor, koma, pembilang. Maksudnya pembilang ini juga variable, koma, ulang. Ulang juga variable, koma, jumlah. Jumlah juga variable, koma, purata. Purata ni juga variable, baru kita tutup dengan semicolon. Ini juga cara mengisytiharkan. Kalau kita tak nak dia banyak baris, boleh guna cara ni. Tuan, Ya. yang dia kalau variable tu tulis dalam satu baris pun tak apa dah. Kalau tak nak tulis dalam banyak-banyak baris pun. Boleh. Letak koma macam tu. Dan semicolon ada okey, satu je dekat ujung. Semicolon ada satu je. Maksudnya jangan kamu kata var nombor, var pembilang, jangan macam tu. Itu jadi macam cara mula-mula kan. Okey Var tuan. nombor, koma, pembilang. Maksudnya pembilang juga var. Koma, ulang. Ulang juga var. Macam ni lah. Kalau kita panjang lagi pun tak apa. 2 baris pun tak apa. Selagi kamu tak letak semicolon, boleh 2-3 baris. Ya. Tuan, kita guna koma tu nak ikhtiar macam-macam pemboleh ubah tapi yang jenis var lah. Yang jenis var. Dah habis var baru kita isytihar constant. Kalau constant kita ada 3, kita tulis sekali constant. Lepas tu 3 pemboleh ubah tu kita letak koma macam tu. Ya. Oh, macam ringkaskan lah. Ringkas. Kadang-kadang kita tak nak dia panjang sangat kan. Kalau kamu lihat yang sebelum ni, sebenarnya cikgu boleh je buat sebaris, betul tak? Tapi sebab macam bawah tu pendek, jadi cikgu buatlah begitu. Tapi sebenarnya yang macam ni lagi senang kita melihat dia punya kesilapan dia berbanding cara yang kedua ni. Kalau ada berlaku kesilapan kita tulis, mungkin kita lambat nak kesan dia nanti ya. Berbeza cara penulisan, ada kelebihan yang berbeza lah ya. Okey. Baik, itu cara yang kedua menulis variable. Yang ini pun sama, walaupun cikgu tulis nombor 3, baris ketiga, baris 4 tu macam 2 baris. Tapi kamu lihat semicolonnya adalah selepas baris yang keempat. Maksudnya ulang ni sebenarnya boleh letak kat atas ni. Ni sengaja cikgu letak kat bawah, nak bagi tahu. Banyak baris pun tak apa, cuma semicolon ada satu saja. Semicolon dalam JavaScript, petunjuk menunjukkan bahawa arahan tu tamat untuk satu pernyataan. Contoh variable apa, koma apa ni kan. Kalau ada lagi panjang ke bawah, selagi tak ada semicolon, maksudnya pernyataan variable tu belum habis. Itu sebab dalam JavaScript ni kalau tak ada semicolon, komputer dia pening, dia tak boleh nak run. Sebab dia tak tahu kita dah selesai memberi pernyataan ataupun belum selesai. Dan bahasa yang baru-baru, semicolon dah tak payah dah.
Kalau kamu enter, komputer faham enter tu adalah semicolon. Tetapi dalam JavaScript kita masih gunakan semicolon. Tapi kalau kamu gunakan Python, Python dah tak perlu ada semicolon. Kamu enter, dia dah anggap itu dah habis arahan ya. Itu dalam Python dan Ruby. Okey, so kita lihat sekarang ni. Ini adalah cara yang sama macam tadi, cuma cikgu buat dalam 2 baris. Ini juga cara untuk mengisytiharkan pemboleh ubah ya. Okey. Baik. Ini pun sama, ini dalam queue. Tuan, Ya, kalau dia nak buat yang baris by baris pun tulis var tu sekali ya dekat baris pertama tu je tuan. selagi dia belum letak semicolon, okey, boleh. Banyak baris pun tak. Okey tuan. Ingat ya, kalau dia belum letak tanda semicolon tak apa. Okey, kalau kamu lihat dekat sini, var ni untuk queue number, nombor baru dan nombor keluar. Bila kita guna sekali lagi nombor baru, dah tak perlu dinyatakan dia sebagai var. Dah tahu dah var nombor baru ni adalah sebagai var. Sebenarnya cikgu boleh je kata nombor baru sama dengan 5 dekat atas, tak perlu tulisan kedua ni. Tetapi oleh kerana dia adalah pemboleh ubah, sepanjang masa nilainya bukanlah 5. Dia boleh jadi negatif 1 dan boleh jadi negatif 12. Jadi masa mengisytiharkan tu, kita jangan umpukkan nilai. Kita cuma kata nombor baru ni adalah sejenis var. Nilainya kita masukkan kemudian. Jadi kemudian dah tak perlu nyatakan dia sebagai var. Macam tu ya. Kamu tengok contoh inilah. Okey, cikgu teruskan.